Okey, pindaan yang dinyatakan merangkumi cadangan pindaan kepada pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, cadangan untuk mewujudkan kamar khas ataupun special chamber, cadangan untuk mewujudkan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, penubuhan jawatan kuasa pilihan baru seperti jawatan kuasa menimbang undang-undang, Considerations of Bills Committee, dan jawatan-jawatan kuasa pilihan yang lain di bawah peraturan mesyuarat baru. Pihak kerajaan telah bersetuju dengan 3 daripada 4 cadangan pindaan kepada peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang dikemukakan dan adalah seperti yang berikut. Pertama, supaya tempoh notis pertanyaan jawapan lisan dipendekkan daripada 14 hari bekerja kepada 10 hari bekerja. Kedua, supaya diadakan khamar khas ataupun special chamber bagi urusan usul di bawah peraturan mesyuarat 17 ataupun ucapan penangguhan dan peraturan mesyuarat 18, iaitu perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkendakan disegerakan. Yang ini mengenai dengan perkara-perkara yang seringkali difikirkan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk membawa perkara tersebut di bawah usul 18.1. Ini yang selalu menjadi kontroversi, kerana perkara-perkara yang dibawa oleh ahli yang berhormat yang berkenaan di bawah peraturan mesyuarat 18.1 bukan lagi kadang-kadang tidak menepati peraturan mesyuarat, selalu tidak menepati peraturan mesyuarat. Apabila saya menolak dalam kamar ataupun timbalan-timbalan speaker saya menolak usul tersebut di bawah 18.1, yang menjadi budaya sekarang ini ahli-ahli yang berhormat ialah selepas sahaja keputusan dibuat, mereka tergesa-gesa keluar daripada debating chamber untuk buat kenyataan akhbar. Dan biasanya kenyataan akhbar itu semimangnya mengecam speaker ataupun timbalan-timbalan speaker, konon speaker tidak adil, zalim dan memihak kepada kerajaan. Walhal perkara sebegitu tidak sepatutnya dibawa di bawah peraturan mesyuarat 18. Jadi sekarang ini kita cadangkan kepada kerajaan yang kerajaan telah pun terima, kabinet telah terima, iaitu kita panggil sebagai ministers ataupun ministerial question time. Jadi cadangan kita ialah pada waktu sesi parlimen on a Tuesday, hari Selasa dan hari Khamis ada pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Jadi kita mencadangkan bahawa pada setiap hari Selasa dan hari Khamis ada 6 kementerian yang bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan yang mutakhir, iaitu the current issues. Cuma dia mengendakkan lebih kurang 24 jam notis. Kalau umpamanya soalan itu adalah untuk esok, setidak-tidaknya pagi ini Setiausaha Dewan Rakyat ataupun saya sendiri sudah tahu apa sebenarnya yang akan ditanya. Oleh kerana kalau juga soalan itu adalah soalan spontan yang menteri langsung tidak tahu sebelum itu, berdiri saja lepas itu buat satu pertanyaan, mungkin jawapan pertanyaan itu dapat dijawab oleh menteri, kerana tidak ada, bagi pendapat saya, seorang yang dilantik sebagai menteri yang tidak boleh menjawab. Dia dilantik sebagai menteri oleh kerana dia boleh menjawab apa saja persoalan. Tetapi masalah di situ ialah kalau jawapan itu pula tidak menepati jawapan yang sebenar. Kerana kadang-kadang ada jawapan-jawapan yang perlu informasi yang terperinci daripada jabatankah, daripada agensi kerajaan dan sedemikiannya. Jadi makanya mesti saat didalilnya setidak-tidak ada 24 jam notis. Yang keempat, yang sedang sekarang ini diteliti oleh bahagian eksekutif kerajaan ialah cadangan kita untuk menubuhkan jawatan-jawatan kuasa sebagai tambahan kepada jawatan-jawatan kuasa yang sedia ada. Bermakna jawatan kuasa itu ialah ditubuhkan khas untuk itu supaya isu-isu yang dalam ruang lingkup kuasa setiap kementerian dapat
dapat dibincang dalam jawatan kuasa yang berkenaan. So Tan Sri, challenging the opposition to form a shadow